Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar bab 5, sambung sesi yang lepas. Bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Okey, masih tingkatan 3 KSSM. Okey, seterusnya kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah membuat, kita tengok yang kita zoom sikit yang ni. Okey, ini ada dalam teks ya. Kita tengok membuat dan menentusahkan konjutor tentang hubungan antara sudut tirus. Okey, sudut tirus, ingat lagi kan sudut tirus yang lepas. Okey, sudut yang kurang daripada 90 darjah dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Sudut tegak maknanya sudutnya 90 darjah. Okey, kita nak cari konjutor. Dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent. Okey. Jadi senang nak cakap hari ni kita nak belajar tentang sinus, kosinus dan tangent. Okey, pertama kali dengar kan sinus, kosinus dan tangent ni. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, apa dia sinus, kosinus semua tu? Okey, sebelum tu kita tengok dulu gambar rajah ni, segitiga ni. Okey, segitiga ni ada segitiga PQR. Okey, PQR yang paling kecil, PQR, PQ1 dan R1. Okey, macam mana kita nak tahu berapakah panjang sisi setiap segitiga itu? Okay, segitiga yang pertama, yang paling, contoh-contoh sikit lah. Okay, segitiga yang ni, yang kecil ni. Okay, segitiga yang kecil ni. Segitiga ini yang kecil ni. Okay, segitiga yang kecil ni PQR, PQ1, R1. Kita tengok yang tu dulu. Okay, kita ingat hari tu sudut yang bertentangan dengan sudut 90 darjah kita panggil sebagai hipotenus. Okey. Jadi bila yang sudut yang paling panjang tu adalah yang bertentangan 90 darjah itu adalah hipotenus. Okey, jadi yang ini adalah hipotenus kan? Okey, ini adalah hipotenus. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu berapakah nilai hipotenusnya? Okey, kita tengok dulu nilai yang lain. Tengok dulu nilai kita tengok dulu nilai PQ. PQ berapa unit? Okay, macam mana nak dapat PQ berapa unit? Kita kira kotak P ke Q1 ada 4 kan? Jadi sini 4. Okay. Q1 ke R1 ada berapa? 3. Okay. Jadi macam mana nak cari PR1? Okay, ingat tak lagi teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras yang awak belajar masa tingkatan 2. Tak silap cikgu. Teorem Pythagoras. Rumusnya adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kuasa 2 kat B tu tak nampak kan? Okay, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi nak cari C sahaja, kita puncakan C tu. Jadi C sama dengan, kita puncakan nilai A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okay. Ingat balik Jadi nak dapatkan PR1 adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Okey. Tambah 4 kuasa 2, 16 kan? Jadi, kita dapat berapa? 25. Ini dapat PR1, puncakan 25, kita akan dapat ini 5. Jadi, rasanya cikgu tak perlulah nak terang sedetail-detailnya sebab ini ulang kaji teorem Pythagoras ni. Jadi kita dapat 3, 4, 5. Okey, macam mana kita nak dapat segitiga yang lain? Okey, macam mana kita nak dapat segitiga yang lain? Okay, kita besarkan sikit lagi segitiga kita ni. Kita padam dulu yang ni. Okey, kita padam yang ni. Kita besarkan segitiga kita. Okey, kita fokus kepada
segitiga yang lebih besar. Kita tengok segitiga yang kedua. Okay, kita besarkan dia sampai ke sini. Okay, besarkan. Kita tengok dia jadi berapa nilai untuk seterusnya. Okay, kita akan dapati bahawa panjang untuk P ke Q2 daripada 4 tambah lagi 4. 2 kali ganda kan. Jadi dia jadi berapa kat situ? Dia jadi 8. Okay. P ke Q2 adalah 8. Okay. Q ke R2. Cuba kira kotak ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali ganda daripada 3. 3 dah 2, 6. Di sini 6. Jadi kita fokus kepada segitiga yang kedua ni pula. Okey, yang ni segitiga ni. Segitiga PQR2. PQ2R2. Jadi kita tengok pula panjang hipotenusnya PR2. Berapa PR2? PR2 maksudnya sama juga, kita ulang guna teorem Pythagoras. Kita dapat 8 kuasa 2 64 tambah 6 kuasa 2 36 kan. Jadi 100 tambahkan, puncakan dapat 10. Jadi kita dapat 10. Okey, sorry. Kita dapat 10. Okey. 10 bermakna 2 kali ganda daripada 5 tadi. Jadi panjang daripada panjang daripada P ke R2 adalah 10 sepanjang ni. Okey. Ini 8. Ini 6. Okey. Nampak kan? Okay. Sama juga yang seterusnya, dia akan bertambah 2 kali ganda, 2 kali ganda. Okey. Kita tengok yang ni. Daripada kau tak percayalah, cikgu tunjuk sekali. Okay, kita tengok daripada sini ke sini. 4, 4, 4. Jadi sini 12. Okay, jadi Q ke R3 ni adalah ni dah sampai sini tadi, 6 tambah 3 lagi jadi 9. Jadi nilai ni berapa? Tadi kita dapat ini 5. Ini 5. Yang keduanya 10. Yang ketiga rasa berapa? Okey. Rasanya berapa? Dapat berapa? 9 kali 2 81 tambah 12 kuasa 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 puncakan. Okey, akan dapat berapa? 2, 2, 5. Maknanya sini adalah 15. Betul tak? 15 maksudnya okey, 15 maksudnya panjang daripada sini ke sini adalah 15 ataupun 5 darab dengan 3, 15. Okey. Seterusnya nanti sambung buat yang keempat. Kita tengok okey. Hai Ma. Okey, kita tengok yang seterusnya. Macam mana kita nak isi dalam kotak tu untuk mendapatkan nisbah. Okey. Kita nak dapat nisbahnya. Okey, jadi bagi segitiga ni, jadi cikgu dah terangkan satu-satu segitiga kecil sampai ke segitiga yang besar kan. Kita tengok satu persatu kat sini. Okey. Kita tengok segitiga sisi bertentangan hipotenus. Kita dapat R2Q sisi bertentangan. Okey. Jadi sini tak keluar kan. Okey, sini adalah 90 darjah. Jadi ini adalah hipotenus. Okey. Sudut tirus dia adalah QPR. Ini P, ini Q. Allahu Akbar. Okey, ini Q. Q sini. Dan sini adalah R. Okey, atasnya adalah R. Jadi
Okey, atas sekali adalah R. Okey, jadi PQR, jadi QPR, P di tengah, jadi sini adalah kita punya sudut. Okey, jadi ini kita punya sudut. Ini sudut kita. Sudut kita dekat P. Jadi, yang mana satu adalah bertentangan? Tentang. Okey, ini tentang. Mana satu adalah sebelah? Okey, sebelah sudut ni ya. Sebelah sudut yang ada kat sini, theta ni. Ini adalah sebelah. Okey, jadi okey, jadi kita dah ada tentang, dah ada hipotenus, ada sebelah. Okey, jadi kita tengok yang pertama, sisi bertentangan per hipotenus untuk R2Q2. R2Q2 maknanya segitiga yang kedua besar. Segitiga yang kedua besar. Yang ni. Okey. Kita dapat berapa tadi? Bertentangan T. Kat sini nilainya adalah 6. Kat sini adalah 8. Kat sini adalah 10. Okey, 10. Okay, jadi R2Q2 bertentangannya adalah 6 per hipotenus. Hipotenus 10. Jadi 6 per 10. Okay, 6 per 10 bila kita kecilkan kita akan dapat 3 per 5. Okey, kita tengok yang segitiga. Kita tengok yang seterusnya. Sisi bersebelahan yang ni ya. Sisi bersebelahan yang ni per hipotenus untuk yang kedua. Segitiga kedua bersebelah. Sebelahnya adalah 8. Hipotenusnya adalah 10. Maknanya 8 per 10 kat sini. Okey, 8 per 10. Sini adalah 8 per 10. Okey. Seterusnya, sisi bertentangan persebelahan untuk yang seterusnya tentang persebelahan. Tentang adalah 6. Sebelah adalah 8. Jadi 6 per 8. Bila kecilkan akan dapat 3 per 4. Okey. Bila awak cuba teruskan untuk R3Q3 ni, maknanya guna besarkan sikit lagi dia punya segitiga. Okey, padamkan untuk R3 pula. Yang ini T ni tentang akan tukar jadi 9. Tentang akan tukar jadi 9. Okey, tentang tukar jadi 9. Sebelah ni pula jadi 12. Okey, ni jadi 15. Okey, ulang balik buat untuk R3Q3 per R3Q3 ni untuk yang ni. Bertentangan per hipotenus ni. Akan dapat sama tak dapat 3 per 5? Okey, dapat tak kat sini? Nilai bila dikecilkan, diringkaskan, dapat tak kat sini 3 per 5? Betul buat juga untuk yang paling besar. RQ per PR ni. Dapat tak bila diringkaskan dapat per 3 per 5? Okey, cikgu tak nak tunjuk satu persatu, awak buat ya. Okey, seterusnya cuba tengok. Allahu Akbar. Apa pula ni? Okey, padam. Okey. Okey, tengok kat sini. Kita akan dapati bahawa nilai semua, okay, nanti kalau tak percaya cuba test ya. Nilai semua bila diringkaskan dia akan dapat nilai permala. Satu nilai permala. 3 per 5, 4 per 5 untuk yang ini, dan untuk yang akhir bertentangan persebelahan ni akan dapat 3 per 4. Okey, nanti cuba buat. Okay, seterusnya kita tengok. Okey, apakah nilai-nilai permala yang kita dapat tadi? Nilai yang kita dapat yang pertama tadi 3 per 5, iaitu pertentangan per hipotenus, iaitu nilai 3 per 5 ni, 3 per 5 tentang per hipotenus, kita panggil sebagai sinus.
Okey, dan yang kedua, kita dapat 4/5 ni untuk sudut 90 darjah. Ingat sudut 90 darjah, kita dapat 4/5, kita panggil cosinus. Ini ya. Yang kedua, panjang sisi bersebelahan per hipotenus, kita dapat 4/5 tadi, kita panggil sebagai cosinus. Yang seterusnya, yang ketiga, sisi bertentangan persebelahan, kita dapat 3/4 nilai pemala yang sama. Bila kita kecilkan semua dapat 3/4. Okey, ini kita panggil sebagai tangent. Itu bertentangan persebelahan. Jadi ada 3, sinus, cosinus dan tangent. Okey, nilai pemala yang kita dapat tu namakan sebagai sinus, cosinus dan tangent. Sinus adalah sisi bertentangan per hipotenus, cosinus sisi bersebelahan per hipotenus, tangent panjang sisi bertentangan per bersebelahan. Macam mana nak ingat? Okey, ni tips cikgu nak bagi, akronim ya, bagi senang ingat. Okey, saya tak hafal. Okey, saya, S tu untuk sinus, tak, T tu untuk tentang, H tu untuk hipotenus. Jadi sinus rumus dia, saya tak tentang, maksudnya sinus adalah tentang per hipotenus. Saya tak hafal. Okey, boleh. Untuk cosinus, boleh ya. Kalau saya hafal, kalau tu cosinus, saya tu sebelah. Okey. Kalau K cosinus, saya sebelah hipotenus, hafal. Jadi cosinus adalah sebelah per hipotenus. Okey, boleh. It is all. Okey, seterusnya tentu tak salah. Maknanya untuk ingat tangent, tentang persebelahan. Tentang, T ni tentang, S tu sebelahan. Tentang, tangent sama dengan tentang persebelahan. Okey, ingat ya. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak salah. Ini cara dia mudah untuk ingat rumus sinus, cosinus dan tangent. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, ini contoh. Daripada contoh ni, lengkapkan jadual berdasarkan rajah di sebelah. Ini contoh dalam teks, contoh yang kedua. Okey, boleh tengok rajah. Okey, dalam rajah ni ada 2 sudut tirus, X dan Y. Okey, maaf sebelum cikgu lupa tadi. Awak boleh cek menggunakan kalkulator. Betul tak cikgu cakap? Kalau 3/5 ni adalah sinus. 4/5 ni untuk 2. Okay, seterusnya kita rujuk contoh 2. Okay, kita labelkan sudut X di sini. Okay, kat sini X dia. Kat P ni adalah X. Jadi sini 90 darjah. Jadi bertentangan. Ini adalah kita punya. Kita buat warna lain lah. Okay, kita buat warna lain. Kita tengok sini adalah tentang dengan 90 darjah, bertentangan sudut garisan yang paling panjang tentang dengan 90 darjah. Ini adalah hipotenus. Okey. Sudut bertentangan dengan X. Ini X kita bertentangan dengan X. Ini tentang, ini sebelah. Okey, jadi sin X. Sin tadi saya tak hafal. Sin. Saya tak hafal. Saya sin tak hafal. Maknanya tentang per hipotenus. Okay, tentang per hipotenus, tentang kita berapa? Sudut apa? Okey, kat sini dia namakan sebagai huruf. Tentang per hipotenus. Maknanya QR. Okey, sini Q. Sini Q, sini adalah R, sini adalah P. Okey, jadi kita tengok yang pertama sin X, maknanya sudut bertentangan per hipotenus. Tentang per hipotenus, T per S.
tipe S QR. Ini QR per dengan QP. Hypotenus, sinus adalah tentang per hypotenus. Jadi hypotenus ini. Jadi QR per RP. Jadi tulislah sini. QR per RP. Okey. Jadi cos X. Cos X pula apa rumusnya tadi? Apa rumusnya? Saya tak hafal. Kalau maksudnya kalau kalau saya hafal sebelah per hypotenus. Kalau saya hafal sebelah mana pula? Sebelah yang sini X hypotenus, yang ni RP, yang ni. Ini antara dua ni, SP S dengan H je kita tengok. Jadi S di atas. Jadi QP per P, QP ataupun PR per QP, QP per PR. QP per PR. Tulislah kat sini QP, ataupun kita boleh tulis PQ per PR. PQ per PR. Tangent pula. Kadang balik pening nanti banyak-banyak kan. Kita padam. Tengok balik tadi. Kita tengok, masih lagi tengok sudut X. Masih lagi tengok X. Ini adalah X. Sini adalah 90 darjah. Jadi sini adalah hypotenus. Sini sebelah. Sini tentang. Sini sudut Q-nya. Sini Q, sini P, sini R. Bila tangent pula, jadi dah guna dah. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak salah. Maknanya nak guna apa ni? Tentu tak salah. Tentu tak salah. Tentu tak salah. Tentu tak salah. Tentang persebelahan. Tentang persebelahan sini. Tentang persebelahan. Maksudnya kita menggunakan QR per dengan QP ataupun PQ. QR per PQ. Boleh ya? Nanti untuk sin Y, cos Y, tangent Y ni boleh tengok buku teks. Seterusnya boleh cuba buat uji minda 5.1B latihan dalam buku teks surat 111. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang sinus, cosinus dan tangent. Kita mentusahkan konsep tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah. Sisi segitiga bersudut tegak. Kita mencari nisbah, kita sahkan nilai pemala dia tu. Dan seterusnya mentakrifkan nilai pemala tu sebagai sinus, cosinus dan tangent. Sekian. Terima kasih.